pernah sebarkan berita palsu di media sosial? Tindakan anda yang menyebarkan berita palsu akan menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Jadilah seorang yang bertanggungjawab. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan tulus ikhlas daripada Kelantan FM. Waalaikumsalam dan selamat pagi kepada DJ Azidi ya. Okay. Baik, terima kasih. Tapi sebelum saya menjawab soalan tu, saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi jemput Penis Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, khususnya MCMC Negeri Kelantan untuk ke sesi temu bual pada pagi ni lah. Ya. So saya doakan semoga kita semua sihat dan dilindungi Allah daripada virus COVID-19. Okay, berbalik kepada persoalan yang dimajukan tadi, suatu berita ataupun maklumat palsu adalah satu cerita yang sengaja direka ataupun dihasilkan ya, dan disebarkan bagi niat yang tidak baiklah. So penyebaran ini boleh mengakibatkan kesan mudarat kepada orang ramai dan juga kerajaan lah. So tak dinafikan kita sekarang ni hidup zaman pada orang kata serba canggih lah ya. Maklumat semua di hujung jari. Orang kata semua boleh dikatakan majoriti daripada kita mempunyai handphone ya. So maklumat boleh dicapai dan disebarkan tanpa ada batasan sepadan. So kita kata hidup dalam lambatkan maklumat yang kita dapat daripada media sosial ya. Kadang-kadang dengan lambatkan maklumat ini kita seringkali tersepit lah dan sukar untuk nak bezakan mana satu berita benar, mana satukah yang palsu. So, ini berlakulah pada setiap masa. So, sudah pasti pelakunya pelaku yang menyebarkan berita palsu ini, ia mempunyai niat yang tertentu lah. So, kerap kali berlaku berita-berita berfakta yang dikeluarkan oleh kerajaan seringkali mudah dimanipulasi, tabligh dan juga dicedok dalam konteks yang salah lah. Itu sering kali berlaku. So saya ambil contoh yang terus kepada kes COVID-19 saya. So banyak sering kali kita terima kes-kes ataupun sebaran berita palsu berkaitan dengan contoh ya. Saya ambil contoh angka-angka statistik COVID-19 yang kerajaan keluarkan setiap hari tu ya. Ini asalnya untuk berkongsi maklumat dengan orang ramai, tapi disalah cedok, dimanipulasikan oleh sesetengah orang. Yang keduanya juga disebarkan situasi panik, suasana panik di hospital kan. Sering kita dapat berita-berita palsu. Yang ketiganya berkaitan dengan vaksin. Seringkali disebarkan dikatakan vaksin jenis A lebih baik daripada jenis B, jenis B lebih baik daripada jenis C. So itu semua menyebabkan orang ramai dekat luar panik lah, masalah kan, runsing. Sebab yang ni dah ambil vaksin B, yang orang lain ambil vaksin A, itu dibanding-bandingkan pula antara penerima vaksin tu. So yang terkini berkaitan dengan SOP kan, SOP pun dimanipulasi juga. Kerajaan baru nak mempertimbangkan, baru nak bincang penerima dos 1 dan 2 mungkin akan diberi kelonggaran untuk rentas negeri kan. Tapi dekat luar sana dah disebarkan penerima lengkap dos 1, 2 boleh rentas negeri. So
Itulah. Itunya. Banyak sangat. Okey, setakat ni mengikut data-data kita lah ya. So, MCMC, sebenarnya MCMC dan juga PDRM ni telah lama jalinkan kerjasama dalam menangani kes-kes penyebaran berita palsu ataupun tidak benar ni. So, untuk penyebaran berita palsu khusus kepada isu virus COVID-19 ni ya. Statistik terkini menunjukkan terdapat sebanyak 282 kertas siasatan telah dibuka oleh pihak PDRM. So, daripada jumlah tersebut, daripada 282 kertas siasatan dibuka, 29 kes telah didakwa di mahkamah. So, untuk pengetahuan semua, tindakan penguatkuasaan yang boleh diambil terhadap mereka yang menyebarkan berita palsu ni boleh diambil melalui peruntukan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 98 lah. So, kalau jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 Malaysia atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Besar juga tu. Itu tak padan. Yang asalnya nak jadi orang yang pertama menyebarkan berita kan. Tapi tak semak dulu, dapat tangkap, itulah denda dia. Okey, sudah tentulah. Okey. Sebab kalau nak menangani berita palsu ni, kita nak bagi tanggungjawab tu 100% kepada pihak kerajaan, agak sukar lah. So, semua pihak lah ada peranan dan tanggungjawab masing-masing lah. Sudah pasti kita sebagai pengguna media sosial ni, saya ingin nasihatkan yang pertamanya, kita perlu jadi pengguna media sosial yang bijak lah dan bertanggungjawab. Dua perkataan ini cukup penting lah, bijak dan bertanggungjawab. Ya. Walaupun kadang-kadang tiada orang lain pun mengetahui apa yang kita lakukan pada masa tersebut. Tapi yakinlah kita sebagai seorang Islam kan, kita yakin bahawa apa yang kita lakukan tu, kita ada Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Ya, bercakap jujur lah, walaupun tiada orang kan. So antara tips yang boleh membantu kita untuk menjadi pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab ialah, pertamanya, kita lakukan sedikit soal selidik atau siasatan. Bila kita dapat satu berita, kita tanya diri kita, semak asal usul satu berita tu. So, sekarang kita boleh menyemaknya dengan kata mudah lah. Tak susah pun. So, yang keduanya, lakukan sedikit analisa terhadap gambar ataupun video yang dikongsi. So, selalunya maklumat berita palsu ni disebarkan dalam bentuk infografik. Jarang dalam bentuk teks ni kan, dia infografik. So, banyakkan gambar-gambar ataupun video tu diedit ataupun disunting, diulas suara latar belakang dia tu ataupun teks dekat bawah tu diulas dalam konteks yang orang kata berbeza daripada asal lah. Dengan ni yang bertujuan tidak baik. Tidak baiklah ya. Yang ketiganya, menyemak tarikhnya. Kadang-kadang suatu berita tu diulang siar. Kan? Macam kita kes COVID-19 ni dah tahun lebih dah kita hadapinya. So, masa yang pertama dulu, ataupun kita ambil contoh SOP yang pertama dulu tak sama dengan SOP yang sekarang. So, dia ulang siarkan. So, pada masa ni, so memang tak kena lah. So, dia menyebabkan orang ramai rasa keliru lah. Yang seterusnya, kita rujuk beberapa sumber lain lah. Selalunya berita palsu ni dia mempunyai sumber rujukan asalnya tak banyak. So, kalau kita pada hari ni, kalau suatu berita yang keluar tu, selalunya kita ada banyak sumber. Contohnya Bernama ke, ataupun RTM ke, ataupun Berita Harian Utusan. Sebanyak sumber rujukan dia. So, kalau banyak sumber rujukan dia, kita boleh yakinlah bahawa berita yang kita terima tu adalah benar.
Tapi kalau sumbernya tak jumpa dekat mana-mana, cuma satu sumber saja, itu ada kemungkinan besar ia adalah tidak benar lah. So, dapatkan juga pengesahan. So, sekarang ni kita ada agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk mengesahkan satu berita yang ditular tu sama ada benar ataupun tidak lah. So, kita dapat semak dekat pada agensi yang berkaitan, seperti kalau isu halal haram tu dengan JAKIM, SOP solat jemaah tu kan, so dengan Majlis Agama Islam, dengan MC sendiri dan sebagainya lah. So secara amnya kita boleh mainkan peranan kita untuk mengingatkan rakan-rakan yang lain lah. Apabila kita dapat suatu berita tu, jangan sebarkan berita yang tidak pasti. Dan juga yang ni kita nak membudayakan. Selalunya kita dapat suatu berita, ramai orang boleh ikut, jangan sebarkan berita yang tak pasti kesahihannya. Tapi orang tak membudayakan menyebarkan berita benar, kan? So kalau boleh kita budayakan, jangan tak benar tu kita berhentikan, yang benar kita sebarkan balik. So banyak dalam kes hari ni kan, ada keluar viral satu berita yang tak benar, dan ada satu pihak lagi dia sebarkan satu berita berkenaan yang telah orang kata cop palsu kan. So saya dapati mesej yang tu terhenti di situ saja. Di mana berita-berita palsu tadi terhenti apabila maklumat yang baru mengesahkan bahawa maklumat itu adalah tidak benar. Itu paling efektif lah. So kita semua boleh main peranan lah. Okey, baik. Boleh. Boleh. Okay. Berita palsu? Bahaya! Kalau kita sebarkan berita palsu, boleh sebabkan panik dan gugat keselamatan negara. Jom tingkatkan kesedaran, sebarkan berita atau info yang sahih sahaja di media sosial atau aplikasi seperti WhatsApp. RTM #maklumat sahih, jenama dipercayai. Sakit hati banyak orang yang menyibuk bila tengok status tinggi. Pandai juga selok belok tapi tak cerminkan diri. Suka kata orang tergoda dan tak ada sendiri. Jangan tak kecoh-kecoh, we have to slow down. If it's the real deal, that it all will blow out. Cari duit duduk rumah makan, I keep it simple. 100 bills, 100 records, 100 deals. Jangan kongsi zaman ini semuanya. Kongsi mereka masuk pada sana sini, nanti dah kenal kau gigit jari. Jangan menyesal nanti bakal diri. Sebelum kenal kau dan kongsi kau dah masuk pada sana sini, nanti dah kenal kau gigit jari.
sensational, like it's the realest thing. Don't get it twisted. All you people looking stories making others spread. Trying to get that picture publicity for the bill. Fix your brain, fake love. Who gives a damn? Why you trying to get involved? Don't fix the damn. Just stay in your lane, making money for the fame. Remember my name, cause I'm your name. Jangan kau say sudah pasti harus kita Ya, saya. Ya. Okey, baik. Ya, betul DJ Azidi ya. So, portal sebenarnya .my itu memang telah dilancarkan pada Mac 2017 bertujuan untuk memudahkan pihak pengguna media sosial untuk menyemak status kesahihan suatu berita yang ditularkan lah. So, sehingga kini antara statistik yang saya boleh kongsi di sini adalah portal sebenarnya .my ini telah menerima sebanyak 259 juta layaran. So sehingga kinilah maknanya lebih 4 tahun lebih ya. So sudah terdapat 259 juta layaran. So purata sehingga 5 juta hits lah setiap bulan yang portal sebenarnya .my terima lah ya. So memang tinggilah hit penggunanya. So, juga telah menerima sebanyak hampir 14,000 perkongsian maklumat daripada orang awam. So, maknanya interaktif lah. Dia bukan one way saja. So, orang awam pun main peranan untuk berkongsi maklumat dalam portal sebenarnya .my. So, boleh dikatakan purata sebanyak 271 ya perkongsian maklumat setiap bulan. So, So kini lately inilah kebelakangan ini terdapat peningkatan yang mendadak semasa negara kita sedang menangani COVID-19 lah. Terdapat sebanyak 529 artikel ya. So portal sebenarnya .my pun mengeluarkan artikel. So terdapat sebanyak 529 artikel telah diterbitkan di portal sebenarnya .my bagi menjelaskan berita-berita palsu ni kepada orang ramai lah. So, pada masa yang sama, terdapat peningkatan perkongsian maklumat yang diperolehi dari portal sebenarnya .my oleh orang ramai melalui media-media sosial mereka. So, yang ni bagus sebenarnya. Trend baru lah. Maknanya, orang ramai sekarang dah mula sedar. Bila dapat satu berita, dia menyemak di portal sebenarnya .my, dapat pengesahan daripada portal sebenarnya .my, mereka kongsi balik dalam media sosial mereka. So, secara tak langsung ia dapat memutuskan rantaian penyebaran berita-berita tidak benar itu. So, amat baiklah. Kita boleh ambil contoh sikap ini untuk menjadikan satu budaya dalam hidup kita lah. Aplikasi portal sebenarnya .my juga cukup mudah dan senang. Dia boleh di-download lah. Orang ramai boleh download aplikasi sebenarnya .my ni melalui Google Play Store secara percuma ya. Ia juga akan memberi message lah ataupun notifikasi secara real time kepada orang ramai lah. So selain daripada portal sebenarnya .my, ada juga satu platform lain iaitu dipanggil Telegram ya. Media Telegram sebenarnya .my juga telah disediakan dan kini telah mencapai melebihi daripada 28,000 pelanggan lah. So memang agak aktif lah dekat ni. Jadi cuma Okey, baik.
Okey. Sebenarnya pihak kerajaan orang kata sentiasa committed lah. Orang kata dalam usaha untuk menjamin kebebasan bersuara rakyat Malaysia lah berdasarkan kepada perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. So, maknanya perkongsian ataupun perbincangan, komen, kritikan, maklum balas dan juga pendapat pihak tertentu berhubung situasi kejadian ataupun isu ataupun perkara tertentu itu adalah dibenarkan. Itu pendirian kerajaan. Namun begitu, kerajaan berpendapat bahawa kebebasan untuk membincangkan perkara-perkara ataupun berita-berita secara terbuka dan telus di media sosial perlu dikekalkan, tetapi ada tetapi kat situ ianya harus dibuat dengan cara yang berhemat. Okey, tidak mencetuskan sebarang masalah sosial ataupun menjejaskan keselamatan negara. So mana kita ada peraturan, kita ada undang-undang yang perlu kita patuhi. Bebas, semua orang bebas boleh menyatakan pendapat, komen, ulasan, tapi ada batasan-batasan yang perlu dipatuhi lah. Itu pendirian kerajaan Malaysia. So, berlandaskan laporan dan aduan awam, atau sekiranya ada mana-mana pihak ataupun individu melakukan sebarang bentuk tindak tanduk ataupun memaknai kandungan yang melanggar peraturan, kita tak ada pilihan. Kerajaan tak ada pilihan, melainkan mengambil tindakan penguatkuasaan lah di bawah peraturan yang saya telah jelaskan sebelum ni lah. Itu maknanya sebenarnya pilihan terakhir kita dah nak ambil tindakan penguatkuasaan tu. Yang pertamanya kita bagi pilihan, kita bagi nasihat, kita bagi peluang untuk orang menyemak. So kalau tak dengar juga and then tak ada pilihan kan. Pihak kerajaan tak ada pilihan untuk mengambil tindakan terhadap suatu perilaku yang tidak baik. Okey. Jadi kita sebagai Okey, terima kasih DJ Azidi So nasihat saya lah, setiap pengguna kita ni mempunyai tanggungjawab dan peranan yang boleh kata dimanfaatkan untuk kebaikan bersama lah. So setiap dari kita boleh memainkan peranan, orang kata menjaga sesama kita. Kita jaga kita lah, bukan dekat KM saja kan. Dalam industri media sosial pun kita jaga kita. So dalam konteks maknanya kita ada grup kita. So sama-sama lah orang kata saling ingat mengingati antara satu sama lain lah. Dan jika ada pengguna yang ternampak suatu kurang elok dalam media sosial kan, so nasihat, pendekatan pun nasihat, maklumkan perkara itu kurang baik, salah. Jika tak jadi juga, degil juga kan. So and then peranan kita untuk membuat laporan lah. Tak dapat tidak memang perlu diambil tindakan lah dengan sikap-sikap yang sedemikian. Di mana kerjasama daripada orang ramai kepada pihak berkuasa juga amat penting lah dalam menangani penyebaran berita-berita palsu ni. Okey, sama jadi insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam.